Okey, dia kos 1,000 ni, kos untuk kita bayar dokumen. Bayar dokumen, maknanya kita melantik apa nama ni, trustee company sebagai pemegang amanah. Jadi kos kita tie up dengan lawyer, lepas tu untuk stamping, simpan dokumen, itu kos 1,000. Jadi kos berbangkit pula ialah, okey, dalam kes senario setelah penghibah meninggal dunia, jadi kita akan laksanakan arahan mengikut pada hibah amanah tu. Jadi kepada penerima hibah tu, jadi dia akan jelaskanlah kos-kos yang akan bangkit kemudian tu. Contoh lepas 5 tahun buat pendaftaran hibah amanah ni kan, penghibah meninggal. Jadi penerima hibah tu, dia akan bayarlah kos-kos untuk tukar nama tu. Kos pindah milik, kos cukai, nak bayar ke jabatan hasil. Jadi semua kos-kos tu akan ditanggung oleh penerima hibah lah. Jadi boleh juga dibuat perancangan, maksudnya penghibah merancang lebih awal lagi. Dia dah boleh estimate dah. Sekiranya dia dah meninggal nanti, kos-kos berapa yang akan terbit daripada proses untuk pindah milik tu nanti. So mungkin dia dah boleh dapat satu anggaran kos. Jadi dia mungkin boleh standby terus duit tu, kan? Boleh standby terus duit tu untuk kegunaan penerima hibah nanti sekiranya nak kena bayar bila nak buat proses pertukaran nanti. Jadi itu boleh dijadikan sebagai perancangan awal lah. Maksudnya penghibah merancang terus bajet kos untuk pindah milik nanti. Ataupun dia cuma mengharapkan kepada tak apalah, nanti penerima hibah ni dia pandai-pandai dia lah cari modal nak buat nak tampung kos untuk pindah milik nanti. Itu terpulang kepada macam mana situasi ataupun macam mana perancangan lah, terpulang. Tapi secara basic dia, untuk pendaftaran buat hibah amanah ni kos dia 1,000. Ini saya sharekan sikit lah macam mana dengan dokumen dia. Ini contoh. Ini contoh deklarasi hibah amanah. Ini deklarasi hibah amanah. Ini contoh dia. Pertama kita akan bagi draft dulu lah. Ini draft ni. Okey, lepas tu ini contoh dia. Akad hibah amanah. Sesungguhnya harta, ini kita punya ayat ni ya. Itu adalah itu saya, nombor kad pengenalan yang beralamat kan. Bahawanya pemberi adalah Tuan punya berdasarkan berdaftar harta tidak alih. Ini contoh dia. Ini contoh. Ini contoh untuk penerima dia siapa. Contoh penerima. Ini dia bagi pada bapa, bagi pada anak dia, anak lelaki dia. Salah seorang daripada anak lelaki dia. Ini draft dia lah. Ini contoh draft dia. Pemberi mengarahkan pemegang amanah untuk mengekalkan kedudukan dan penjagaan harta hibah dan mengagihkan harta hibah sehingga tarikh pembahagian kepada penerima sebagaimana dinyatakan di dalam deklarasi hibah amanah ini. Pemberi mengarah dan membenarkan pemegang amanah untuk menyelesaikan segala kos dan perbelanjaan pengurusan amanah ini mengikut budi bicara dan kos-kos yang diberikan kepada pemegang amanah. Ini contoh tadilah yang cakap tadi. Maksudnya kos-kos untuk proses tukar nama, bayar kad pejabat tanah. Itu kos-kos yang akan ditanggung oleh penerima hibah lah. Ini statement nombor 10. Sekiranya pemberi meninggal dunia terlebih dahulu daripada penerima, maka harta hibah adalah menjadi hak milik mutlak penerima sepenuhnya. Sekiranya penerima meninggal dunia terlebih dahulu daripada pemberi, harta hibah tersebut akan dikembalikan kepada pemberi. Sekiranya berlaku kematian serentak di antara kedua pihak, maka harta hibah tersebut akan menjadi milik penerima. Nampak?
Ini antara dokumen-dokumen yang terkandung di dalam deklarasi hibah itulah. Ini ni. Memahami. Nampak? Itu sign. Itu antara sign nanti. Okay, itu contoh dokumen untuk deklarasi hibah amanah. Jadi jika ada klien atau prospek yang bersetuju, okey, saya akan minta isi borang, saya akan bagi borang online lah, maklumat tu. So masukkan maklumat tu dalam borang online tu. Lepas tu bagi pada saya salinan geran, salinan IC pemberi dan salinan IC penerima. Okey, dan bayaran RM1,000. Lepas tu saya akan maklumkan pada pihak admin, pegawai yang menguruskan dokumen ni. Dia akan buat satu draft lah. Okey, so saya akan update balik dengan customer ataupun dengan klien. Saya akan tunjukkan dekat mereka draft tersebut. So diorang akan baca, semak. Okay, kok ada kesalahan, typo ke apa semua, alamat ke apa semua, kata gini, nombor IC ke apa. Okey, semak semua, dah complete dah, okey, setuju dengan apa yang termaktub dalam deklarasi tu. Okey, maklumkan kat saya setuju. Okey, kemudian apa yang berlaku, saya akan arahkan pegawai tu untuk proceed lah dokumen tu. Jadi dia akan print yang hard copy lah. So akan ada dua salinan lah, satu salinan dan satu lagi kopi original. Okey, so bila dah print tu, barulah saya akan forwardkan kepada klien ataupun customer untuk sign benda tu. Untuk sign dua salinan, ada dua dokumen lah, maknanya salinan dan juga original. Okey, akan sign. Bila dah sign semua tu, barulah kita hantar untuk stamping. Bila siap semua proses untuk register semua tu, kita akan pulangkan balik salinan tu kepada customer lah atau klien untuk diorang simpan sebagai rujukan. Itu proses-proses yang berlaku lah. Proses yang berlaku. So simpan dokumen tu. Sampai by right time nanti, barulah kita akan buka balik cerita dia lah. Jadi maksudnya kos-kos yang timbul selepas untuk proses tukar nama dan segala-gala proses dengan pejabat tanah ke, dengan jabatan hasil apa semua itu gini, tu kos yang akan timbul kemudian lah, selepas pemberi hibah tu meninggal dunia. Jadi kos-kos tu biasanya ditanggung oleh penerima hibah lah. Macam saya cakap pada awal tadi, ada juga perancangan awal yang dibuat oleh pemberi hibah. Dia merancang terus bajet untuk settlekan kos-kos tu nanti. Tengoklah, dia boleh berandaian daripada sekarang lah kan, berapa estimation, sebab dia akan ikut pada nilai harga tanah ataupun harga rumah tu pada masa akan datang. Dia tak akan ikut pada masa sekarang. So maksudnya kalau katakan 10 tahun lagi ke 15 tahun lagi, sudah tentulah nilai dia akan lebih meningkat lagi. Itulah penerangan berkenaan dengan macam mana proses untuk mendaftar hibah amanah untuk rumah ataupun tanah. Semoga dengan penasihat ini boleh memberi manfaat kepada anda semua. Terima kasih.